Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali pengajian 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hadis yang ke-24, peperangan demi peperangan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yafidal mal wa tasharal fitan wa yakthural harj. Qalu wa mal harj ya Rasulullah? Qala al-katlul thalathan. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga harta benda melimpah ruah dan timbul fitnah, yakni ujian kepada keimanan, dan banyak terjadi al-haraj. Sahabat bertanya, apakah al-haraj itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, peperangan demi peperangan demi peperangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu peristiwa akhir zaman dan merupakan tanda-tanda kiamat semakin hampir, yang termasuk daripada tanda yang kecil, iaitu berlaku peperangan demi peperangan. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta yafidal mal. Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga yang pertama, harta benda melimpah ruah. Artinya kata Rasulullah, sebagai petanda hampirnya dengan kiamat, artinya kiamat tidak akan berlaku melainkan akan zahirnya berlakunya perkara-perkara ini. Maka selagi mana perkara ini tidak berlaku, maka hari kiamat tidak akan terjadi, melainkan telah terjadinya perkara yang disebutkan oleh Rasulullah. La taqumu sa'ah, kata Rasulullah, hari kiamat tidak akan berlaku, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga nanti yang pertama sekali yafidal mal. Yang pertama sekali kamu akan lihat harta berlimpah ruah. Harta benda ini dikumpulkan oleh manusia berebut-rebut sehingga akan melimpah ruah. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah ini, dan kalau kita lihat dalam dunia hari ini, membuktikan kebenaran sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu harta benda melimpah ruah. Yang pertama, berebut dengan untuk mengumpul sebanyak-banyaknya. Maka itu disebut juga dalam riwayat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan tanda-tanda juga hampir kiamat. Orang berebut untuk mencari harta dunia dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Bahkan mereka kumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya sehingga harta benda menjadi melimpah ruah, terlalu banyak. Dan ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah sebenarnya sudah terbukti. Artinya di kalangan kita nanti ada yang kehidupannya yang terlalu mewah dan terlalu kaya, sehingga kan harta yang mereka miliki itu bukan sekadar cukup untuk keperluan, tetapi harta benda yang ada, yang melimpah ruah yang ada pada mereka itu, sehingga kan tidak habis digunakan. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai petanda akhir zaman, sebagai tanda hampirnya kiamat. Yafidul mal, harta berimpah ruah. Dan kata ulama, kalau dilihat zaman hari ini, terlalu banyak alat-alat yang moden yang dihasilkan oleh teknologi barat, ataupun yang teknologi yang dihasilkan hari ini, sehingga kan kalau tengok alat-alat yang moden hari ini bertambah banyak peralatannya,
dalam kehidupan manusia hari ini. Tengok saja tuan-tuan, telefon bimbit, handset, begitu pantas dan cepat dihasilkan, yang mana itu digunakan keperluan hidup manusia. Baru beli tuan-tuan, baru pakai, tiba keluar pula yang baru. Rasa pula nak ambil yang baru. Kemudian masuk keluar pula yang baru lagi, keluar lagi yang baru. Dihasilkan tuan-tuan, teknologi demi teknologi. Banyak kita tengok hari ini, semua itu merupakan alat-alat yang moden yang bertambah banyak peralatannya. Itu baru alat perhubungan. Belum lagi perkara-perkara yang lain yang dihasilkan dengan teknologi moden pada hari ini. Maka kita tengok saja tuan-tuan, berlimpah ruah apa yang telah berlaku pada hari ini. Bahkan kata ulama, kenapa ini terjadi? Tak lain dan tak bukan, ada satu sifat yang ada pada dalam diri orang ramai, iaitu sifat berlomba-lomba dalam mengaut keuntungan daripada hasil yang dikeluarkan, yang diperdagangkan, yang diperniagakan alat-alat tersebut. Masing-masing berlumba untuk mengaut keuntungan yang sebanyak-banyak mungkin, sebesar yang mungkin. Maka bila mana dalam diri manusia ini ada sifat berlumba tentang urusan dunia, maka dia tidak akan selesai, dia tak akan sempurna, dia tak akan puas, dia tak akan reda dengan apa yang dimiliki. Sebab itu Rasulullah sendiri mengajar supaya kita mengambil dalam kehidupan dunia ini sekadar keperluan, dan supaya kita cukup dengan apa yang ada, dan juga kita menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Itu kaedahnya, kata Rasulullah, urusan dunia, maka lihatlah orang yang di bawah. Adapun urusan akhirat, maka lihatlah orang yang di atas. Tetapi akhir zaman dia terbalik. Urusan akhirat tengok orang yang di bawah, urusan dunia dia tengok orang yang di atas. Bila mana urusan dunia melihat orang yang di atas, maka inilah yang terjadi apa yang telah terjadi, iaitu dalam kehidupan dunia hari ini, orang ramai dia berlumba-lumba untuk melihat siapa yang terbaik dari segi penghasilannya, produksinya, pengeluarannya, demi untuk keuntungan yang besar semata-mata. Kerana dia melihat dari segi urusan dunia, tengok orang yang di atas. Kata Rasulullah, bila kamu lihat urusan dunia orang yang di atas kamu, akhirnya yang pertama, kamu tidak akan dapat sifat qanaah, iaitu merasai kecukupan dengan apa yang ada. Selagi mana kamu melihat urusan dunia, tengok orang yang di atas, selagi itulah kecukupan di dalam hati kamu tidak akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata Rasulullah, bila urusan dunia kamu lihat orang yang di atas, tak lain dan tak bukan, kamu tidak akan rasa puas dengan apa yang dimiliki. Kamu rasa tidak akan reda, tidak akan puas dengan apa yang ada. Maka itu yang nak lagi dan lagi. Lantaran dengan sebab urusan dunia melihat orang yang di atas. Yang ketiga, bahkan bila mana
dari segi urusan dunia orang melihat orang yang di atas, maka dia akan berlaku satu suasana yang tidak baik, iaitu berebut berlumba-lumba untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, sehingga kan sanggup untuk tipu menipu, zalim menzalimi antara satu sama lain, lantaran dengan sebab dunia, dengan sebab harta, dengan sebab pangkat, jawatan dan sebagainya. Maka ini tuan-tuan implikasinya, jika kita tidak sedar, kita tidak menuruti apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu nak iman kamu meningkat, agama kamu dapat amalkan sebaik mungkin dalam kehidupan, amal soleh kamu dapat laksanakan sebanyak mungkin, agama kamu maju dalam kehidupan kamu, maka hendaklah, kata Rasulullah, dari segi akhirat melihat orang yang di atas, dan dari segi dunia melihatlah orang yang di bawah. Maka jika kamu bawa sifat ini, kamu memakai pakaian apa yang disebutkan oleh Rasulullah, urusan akhirat tengoklah yang di atas, urusan dunia lihatlah yang di bawah, maka Allah Ta'ala akan berikan yang pertama sifat qanaah di dalam hati kamu, rasa kecukupan dengan apa yang ada dalam hati kamu. Bila kamu dapat rasa cukup, kamulah orang yang paling kaya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan orang yang kaya yang sebenarnya memiliki harta yang banyak, rumah yang besar, kenderaan yang mewah. Tetapi orang yang kaya sebenarnya dilimpahkan, diberikan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecukupan di dalam hati. Bila diberikan cukup, maka dialah orang yang kaya di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bila mana urusan akhirat melihat orang yang di atas, dan urusan dunia melihat orang yang di bawah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan ketenangan, ketenteraman di dalam kehidupannya. Kehidupannya tenang, kehidupannya tenteram, tidak kalut, tidak berebut, tidak tamak hal apa tentang untuk rebut urusan dunia, harta, pangkat maupun jawatan. Tenang dalam menjalani kehidupan, kerana dia sudah mendapat kecukupan dengan apa yang ada. Maka oleh itu kehidupannya tenang, hatinya tenteram, tidak keluh kesah, tidak gundah gulana, tidak gelisah dan sebagainya. Ini lantaran dengan bila mana dari segi akhirat melihat orang yang di atas, urusan dunia melihat orang yang di bawah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka benarlah apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, bahawasanya akhir zaman nanti hampirnya dengan kiamat, kata Rasulullah, yafidul mal, kamu akan tengok nanti harta benda berlimpah ruah. Wa tazharal fitan, dan yang kedua kata Rasulullah, kiamat tidak akan berlaku melainkan nanti sehingga kamu akan lihat akan berlaku zahirnya, iaitu timbulnya fitnah. Fitnah ni maknanya apa? Fitnah artinya kerosakan dalam agama, ujian bagi keimanan. Ini fitnah. Kerana akhir zaman berlaku kerosakan, berlaku fitnah yang dahsyat sekali apabila diuji keimanan akidah orang Islam. Dengan mana? Dengan dunia, dengan pangkat, dengan jawatan, dengan harta.
dengan makhluk. Itu ujian kepada keimanan. Nak tengok setakat mana tuan-tuan dalam hati manusia itu adanya Allah ataupun adanya makhluk. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Kamu jangan sangka kamu sudah beriman selagi mana iman kamu belum diuji oleh Allah. Jadi salah satu ujian kepada keimanan akhir zaman nanti itulah dunia. Pangkat, jawatan, harta, makhluk. Dan perkara ini menjadi ujian yang besar. Bahkan akan terzahirnya timbulnya fitnah yang sangat dahsyat, sehingga berlakunya krisis iman, krisis hati, krisis kalbu, krisis jiwa, sehingga kan ada yang sanggup menggadaikan imannya untuk untuk dunia, sehingga kan ada yang sanggup menjual agamanya untuk dunia. Kerana pada ketika itu berlaku timbulnya tazharul fitan, timbulnya fitnah kerosakan yang sangat dahsyat, sehingga kan orang pada ketika itu tidak dapat lagi mempertahankan iman mereka, akidah mereka, tauhid mereka, keyakinan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sangat-sangat yang memberikan ingatan kepada kita supaya kita memperkuatkan iman kita, tuan-tuan. Standby untuk kita menerima saat dan ketika itu yang ujiannya sangat besar, yang fitnah berlaku berleluasa. Sehingga kan kata Rasulullah, akhir zaman juga nanti betapa nipis lemahnya iman dan berlaku kerosakan fitnah dalam agama yang sangat dahsyat, sehingga kan ada mereka yang pagi-pagi beriman, petangnya kufur, petangnya beriman, paginya kufur. Na'udzubillah. Mereka beriman seperti mana, beriman akhir zaman seperti mana memakai pakaian. Bila dia nak pakai, dia pakai. Bila nak buka, dia buka. Ini krisis iman, tuan-tuan, krisis keimanan akhir zaman. Dan yang ketiga kata Rasulullah, la taqumu sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kamu akan lihat nanti wa yakthural harj, akan berlakunya, akan terjadinya haraj, akan berlakunya haraj. Bila kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang ketiga yang merupakan peristiwa akhir zaman, iaitu banyaknya terjadinya haraj, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa mal haraj ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa tu haraj? Sedangkan haraj tu bahasa Arab, Rasulullah orang Arab, para sahabat pun orang Arab, yang membicarakan, yang dibicarakan, bercakap pun dalam bahasa Arab. Maka bila kata Rasulullah, kamu akan tengok nanti berlakunya haraj, akhir zaman nanti berlakunya haraj. Kata sahabat, ya Rasulullah, haraj tu apa ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, al-qatlul thalathan. Kata Rasulullah, haraj itu tak lain dan tak bukan peperangan demi peperangan demi peperangan. Rasulullah sebut 3 kali. Rasulullah ulang 3 kali. Haraj itu akan terjadi sangat banyak akhir zaman, sebagai petanda kiamat semakin hampir, iaitu berlaku peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan. Dan ini juga tuan-tuan sebenarnya telah berlaku, telah terjadi dalam keadaan dunia hari ini. Kalau lihat 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah, yang pertama harta berlimpah ruah, yang kedua timbul fitnah yang sangat dahsyat kepada ujian keimanan,
Yang ketiga, peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan. Dan kesemua ini pun telah berlaku apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini puncanya satu saja tuan-tuan. Puncanya tak lain dan tak bukan kata ulama, kerana dalam kehidupan manusia masing-masing ada sifat tamak, masing-masing ada sifat rakus, masing-masing ada sifat tidak cukup dengan apa yang ada. Maka bila mana mereka rebut tentang dunia, mereka rebut dunia, mereka rebut harta, mereka rebut pangkat dan jawatan dengan sebab masing-masing tamak. Mereka ada kasih kepada dunia, kasih kepada pangkat dan jawatan, maka terjadilah perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuan-tuan, bila berebut dengan sebab ketamakan tersebut, sama ada keuntungan, harta, pangkat, jawatan, itu yang berlaku peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan. Bergaduh, bersisih, menipu sana, menipu sini, menzalimi di antara satu sama lain. Akhirnya tuan-tuan berlaku peperangan. Dan kita tengok hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, peperangan yang berlaku sekarang ini tuan-tuan, nampak gayanya tidak terhenti-henti dan akan berterusan sebagai alamat semakin hampirnya kiamat. Tak boleh berhenti ke? Tak boleh stop ke? Boleh jika sekiranya manusia dia kembali kepada ajaran Islam, dia kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kata Rasulullah, akhir zaman di kalangan manusia ini ada dua perkara. Yang pertama, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Yang kedua, wa karahiyatul maut, takut kepada kematian. Maka inilah yang membinasakan kehidupan manusia. Habis tuan-tuan, akan membinasakan kehidupan manusia. Itu yang berlaku peperangan demi peperangan yang tidak henti-henti. Berhenti di satu tempat, berperang, perang pula di tempat yang lain. Berhenti pula di tempat tersebut, berlaku pula peperangan yang lain. Satu demi satu tuan-tuan, peperangan demi peperangan di tempat-tempat yang lain. Saling bergaduh, saling menzalimi, saling memerangi, saling cakar-mencakar. Tak lain dan tak bukan tuan-tuan, disebabkan dengan dunia itu sendiri. Dengan harta, jawatan, pangkat, kasih kepada dunia, sehingga kan menyebabkan mereka takut dengan kematian. Rupa-rupanya semakin kita maju, semakin kita moden, dengan pelbagai alat teknologi yang sangat moden hari ini, yang kita tak terfikir daripada dulu, yang kita tengok macam-macam. Maka semakin itulah manusia hari ini terjebak dengan dunia, akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ada cinta dunia, tamak dan rakus kepada harta benda dunia. Maka ini membawa kepada kebinasaan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, tidak lain dan tidak bukan, sebagai akhir zaman, kita hendaklah berhati-hati dengan musuh-musuh yang boleh merosakkan keimanan kita, akidah kita, agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan musuh orang yang beriman. Yang pertama sekali, dunia. Hati-hati dengan dunia. Kalau kita tak pandai bersilat tuan-tuan,
boleh tersungkur kita dengan dunia. Yang kedua, hati-hati dengan makhluk. Kerana makhluk ini selamanya tuan-tuan tidak mempunyai kesempurnaan. Sifat makhluk adalah sifat kekurangan. Maka jangan berpapah, jangan berkeyakinan kepada makhluk. Tidak mendapat kesempurnaan nanti untuk akhirat. Yang ketiga, hati-hati dengan musuh yang ketiga, iaitu syaitan laknatullah. Syaitan sentiasa menggoda manusia supaya rebut sebanyak-banyaknya harta dunia dan sebagainya, supaya bergaduh di antara satu sama lain, sehingga kan sanggup membunuh. Itu sebenarnya sudah terperangkap dengan tipu daya syaitan. Dan yang ketiga, yang keempat, hati-hati dengan musuh yang keempat bagi orang yang beriman, iaitu nafsu. Nafsu, hawa nafsu ni bila terlalu rakus, terlalu tamak kerana menuruti hawa nafsu, fatahlik, kata Rasulullah, kamu akan binasa. Walaupun kamu berada pada zaman moden, zaman teknologi yang sangat dahsyat, bila kamu menuruti hawa nafsu, sehingga kan hilang adab-adab nilai yang murni, kamu hancur akhlak kamu, habis iman kamu, amal kamu, kamu tidak dapat melaksanakan amal saleh ibadah kepada Allah, kerana dalam setiap tindakan kamu, pekerjaan kamu, amalan kamu, kehidupan kamu itu terlalu mengikut hawa nafsu. Maka inilah cabaran dan dugaan kita akhir zaman. Maka berhati-hati dengan 4 musuh orang yang beriman ini, supaya kita dapat hindarkan dan dapat jauhkan. Bahkan kita dapat pelihara iman kita, akidah kita, dan akhirnya kita dapat istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh itu kesimpulan daripada hadis ini, maka salah satu daripada akhir zaman, peristiwa akhir zaman yang merupakan tanda hampirnya dengan kiamat, apa yang disebutkan kata Rasulullah, yang pertama sekali, harta kamu akan lihat nanti berlimpah ruah di mana-mana sahaja sekalipun. Yang kedua, berlaku fitnah, kerosakan agama, ketirisan keimanan. Dan yang ketiga, berlakunya yang disebut sebagai haraj, iaitu peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan. Maka ini ingatan, pesanan, wasiat daripada baginda Rasulullah kepada kita, dan Rasulullah sayang kita selaku umatnya. Maka Rasulullah memberikan ingatan supaya kita jangan termasuk orang yang terpedaya dan dihancurkan bila mana berlakunya peristiwa-peristiwa akhir zaman. Maka sebab itu kita doa banyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah Ta'ala sentiasa memberikan kekuatan iman kepada kita, diberikan kekuatan untuk kita memperbanyakkan amal saleh sebagai benteng untuk kita menghadapi cabaran yang sangat getir dari segi hari ke hari ini. Maka benteng kita untuk menangkis perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah iman, itulah kita istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan juga kita hidupkan sebanyak mana mungkin sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Insya-Allah di sana akan diiringi pemeliharaan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat dunia dan akhirat. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.